Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Faiz. Ingin membawa fokus tumpu kita ke arah lokasi-lokasi yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Francis Light, tikam belakang. Dia main landing ke Pulau Pinang tanpa dalam senyap. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faraqul furqan wa ya munzilal Quran bil hikmati wal bayan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. InsyaAllah tuan-tuan, kita mulakan pertemuan. Kita pun mulakan himpunan tafakkur, tadzakur dan tadabbur dengan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, kita mulakan pertemuan dan langkahan insyaAllah untuk mendidik dan menyejuk serta mendinginkan hati, untuk membuka seluas dan selapang-lapangnya hati dan jiwa ini. Umpama tanah yang semakin merendah, akan makin banyak air yang ditadah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, untuk membuka, untuk mendinginkan hati sebagai tapak dan tanah semayan ilmu, insyaAllah kita buka gelanggang dengan bacaan suratul kahfi, menjadi pendinding, menjadi penyelamat, usima min fitnatid dajjal, 10 ayat awal insyaAllah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العلي العظيم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Dzal Jalal wal Ikram. Andai ada jalan dan hati kami yang masih tertutup, Engkau bukakanlah. Andai ada yang sedang terikat, Engkau rungkaikanlah. Andai ada yang sedang sulit, Engkau lapangkanlah. Andai ada yang sedang resah gelisah, Engkau tenang dan damaikanlah, Ya Allah. Andai ada yang tersesat, Engkau tunjukkanlah jalan kembali dan jalan pulang kami, Ya Allah. Andai ada yang kami sedang berbalah dan berpecah, Engkau satu damaikanlah. Andai ada hati yang masih keruh, Engkau jernihkanlah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Final War. Alhamdulillah. Malam ini insyaAllah membincang dan menyambung siri perbincangan di bawah tajuk besar Sejarah Khalifah Kerajaan Uthmaniyah. Di mana tajuk malam ini saya ingin membawa fokus tumpu kita ke arah
lokasi-lokasi yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sedang dan akan terlibat dalam keterlibatan sebagai calon-calon, sebagai finalis lokasi ataupun peserta-peserta perang akhir zaman. Muslimin dan muslimat. Jadi sila persiapkan jiwa, raga, teknikal, fizikal, spiritual anda. Kerana kita akan masuk ke gerbang yang sangat mendebar, menggegar, menggoyang, menggoncangkan. Kerana tajuk ini tajuk yang sangat berat dan besar. Bukan hanya kita berada Israel berperang dengan Lebanon dan Gaza, Palestin. Nampaknya abang-abang videografer kita pun sedang berperang dengan video masing-masing. Seorang Sony, seorang Canon. Selingan. Alhamdulillah. Buah mula. Jadi insyaAllah alang-alang kita sedang berperang dan menyerang ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dalam pasukan bola ataupun game bola sepak, dia ada satu defense dan dia ada satu offense. Offense, defense. Ada kalanya kita hanya bertahan. Ada kala kita melakukan satu gerakan ofensif, iaitu satu gerakan serangan. 90 minit masa yang diberikan bukan hanya sebijak-bijak dan sepower-power, selicik-licik pemain bola. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, bukan 90 minit tu bila ref whistle, bukan kerja hanya untuk menyerang within 90 minutes. Itu bukan pemain yang bijak. Jadi manusia dalam hidup manusia ni, hidup kita ada masa kita hanya mampu bertahan. Kerana bertahan itu juga adalah satu kekuatan. Serangan itu menunjukkan satu kebijaksanaan. Tapi pertahanan itu menunjukkan satu kekuatan dan kekuasaan. Serta bagaimana kamu mampu meletakkan diri kamu ketika kamu diserang. Kamu berjaya mempertahankan ketabahan, kecekalan. Ketika kita diserang, kita mampu bertahan. Sebenarnya itulah satu-satu signal tanda kemenangan. Kamu tidak rebah. Ketika kamu diserang, kamu berjaya mempertahankan posisimu. So, kebijaksanaan dengan kekuatan perlu digabung jalinkan. Maka terhasillah gol. Penang menang tahun ni. Piala Malaysia, insyaAllah. 3-0 Lain macam intro ni. Sejak jadi coach ni lain macam intro. Okey, muslimin dan muslimat. Hadis yang Nabi bawa, kita berada di fasa yang keempat. Fasa yang keempat ni disebut fasa yang mulkan jabriyah ataupun mulkan jabriyan. Fasa ni fasa yang tanah Islam semakin terlepas. Tanah ni zaman yang umat Islam dibantai tanpa belas. Zaman ni zaman yang penjajah cuba memadam sejarah tanpa bekas. Zaman ni zaman yang orang cuba tindas menindas, balas berbalas. Ni zaman ni. Zaman yang wilayah, kuasa, hukum, umat, ukhuwah, kasih sayang, silaturahim, kepercayaan, kejujuran semakin terlepas ke tangan musuh. Ni zaman yang keempat dinamakan sebagai zaman mulkan jabriyan. Maka tugas umat Islam pada fasa yang keempat adalah kita nak pikutik balik mana-mana hukum, sejarah, adat, budaya, bukti, kegemilangan, sejarah kita hak hebat-hebat yang orang kutip-kutip tu, tanah-tanah kita yang dirampas, zaman ni tanggungjawab umat akhir zaman untuk pikutip, hampir ambil balik. Itu kita punya. Contoh macam kita pernah bincang panjang hari tu, Meriam dekat, apa tu? Pantai Meriam Timbul, belakang Petron. Sampai lah, tak ada orang pikutip. Hari tu kita bincang lepas kuliah nak pergi kan? Dekat mana? Seorang pun tak tahu. Ni orang Penang ni. Patutlah kapal main landed, hampa buat tak tahu. Itu meriam kita. Kita ulang balik. 1791, 1821, serangan bagaimana Francis Light. Tikam belakang. Dia main landing ke Pulau Pinang tanpa dalam senyap. Kononnya nak main berdiplomatik. Ni cerita lama ni. 1786, 1821, 1791. Sir Francis Light main menggunakan laluan Selat Melaka. Ending kat Pulau Pinang. Kononnya nak menjalinkan hubungan diplomatik dengan Sultan Abdullah. Apa berlaku tuan-tuan? Yang kita hak Melayu ni, yang jenis baik setiap masa ni, tak kira tempat baik sangat ni, sehingga kan akhirnya kebaikan Melayu tuan-tuan akhirnya diserang. Diambil kesempatan oleh British ketika itu, oleh Inggeris, akhirnya kita diserang. Menyebabkan meriam 2 biji. Sallallahu alaihi Muhammad tenggelam. Allah takdirkan tuan-tuan, 1 timbui sampailah menjadi meriam timbui. Sampai sekarang, sampai malam ni, seorang pun tak pergi tuntut. Itu kita punya. Di mana?
Kita ulang balik tuan-tuan. Di belakang Tok Kong ataupun bangunan kuning di belakang Penang Central. Ada satu bangunan yang tersimpan barang kita punya meriam yang diguna pakai untuk mempertahankan kota Kedah sampai ke Kuala Perai. Dari Kuala Kedah masuk ke Kuala Muda Penang, Kuala Muda Kedah. Dulu Kuala Muda satu je. Lah yang ada dua pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu kot Pekan Darat sampai ke Kuala Perai, jatuh. Akhirnya Sultan Abdullah dan umat Melayu Islam daripada Penang lari ke Pulau Pinang. Sebahagiannya bukan dia lari saja, tetapi dia lari dengan bawa tanah, bawa nama sebagai mencintai tanah air. Menjadi jawapan kepada persoalan kenapa tanah di Pulau Pinang seberang Perai Utara banyak persamaan dengan tanah Kedah. Kerana jawapannya kita pernah sebut sebelum ni, orang pejuang bangsa Melayu pada zaman diserang oleh Sultan, oleh Siam dan juga oleh Inggeris. Mereka mempertahankan sayangnya watan, sayangnya tanah air tuan-tuan, dihalau oleh Siam dan Inggeris. Mereka bawa setakat mana yang sempat, bukan dia bawa diri saja, dia bawa nama tempat. Akhirnya nama Kepala Batas, Sintok, Bertam, Sallallahu alaihi Muhammad, apa lagi? Pokok Senar, nama-nama yang daripada Kedah semua dibawa. So sebahagian nama-nama daerah kampung di seberang Perai Utara semua dipinjam dari Kedah. So orang Penang tak usah buat kemas sangat. Tu semua tu pinjaman semata-mata. So mujok ada orang Kedah bagi pinjam nama tanah tu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, tuan-tuan, tajuk kita malam ni nak habaq mai kata, Nabi menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar dari wilayah timur ulama tafsir kitab Al-Fitan dalam bidang eskatologi akhir zaman mengatakan bahawa akan timbul beberapa panji, beberapa batalion, beberapa pasukan, beberapa regimen, beberapa pasukan tentera terbaik dunia. Yang pertama dari wilayah min qibalil Khurasan, iaitu timur Parsi, Iran. Bendera-bendera panji hitam di mana tidak ada satu pun yang boleh menghalanginya sehingga ia dikibarkan menakluki dan memenangi ke atas tanah Palestin, iaitu Elia. Elia ni tanah tempat tinggi, Yerusalem. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Ibnu Majah meriwayatkan, kemudian munculnya bendera-bendera hitam dari arah timur. Dari arah timur inilah ulama tafsir membahagi kepada tiga. Satu Parsi, yakni Iran, Khurasan. Yang kedua daripada wilayah Syam yang mengandungi 4 penjuru negara, Syria, Palestin, Lebanon dan juga Jordania. Termasuk Yaman. Kerana Yaman termasuk dalam doa Nabi, Allahumma barik lana fi Syamina wa barik lana fi Yamanina. 2. Dan timur yang ketiga, min qibalil masyriq, daripada wilayah laluan timur yang sering kali kita sebut, dan semua negara yang berada di timur, bermula dari Afghanistan sampai ke seberang Jarastan, seberang Jayastan dan Sembilang Stan. Kita semua kena percaya dan mengaku kita lah yang Nabi sebut tentera akan bangkit dari timur. Bukan kita saja, tapi kita termasuk sebahagian wilayah timur. Lantas mereka memerangi kaum dengan satu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelum ini. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, baginda melanjutkan sabdanya, maka jika kamu melihat tentera-tentera itu, berbaiatlah kamu walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Maksudnya tuan-tuan, we have no choice. Bila sampai zaman tu, kita kena picok 10 jari masuk tentera. Tu point dia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Saya minggu lepas ada program dengan di Mindef. Jadi memakai pakaian tentera, saya rasa bila kita duduk sembang bab ketenteraan dan peperangan, dan Allah bagi peluang baru ni dengan daripada Colonel, daripada Tentera Darat di Raja Malaysia, memakaikan pakaian dia buat khas pada saya sebagai kor agama Kagat. Nanti tuan-tuan tengoklah dalam program dia rakaman lagu terbaru yang saya cipta, Sallallahu alaihi Muhammad, yang mudah-mudahan akan dilancarkan, akan diluncurkan sekitar sebulan daripada sekarang. Lagu single saya yang menggabungkan saya dan juga daripada kumpulan nasyid daripada pasukan Tentera Darat yang akan dilancarkan, yang akan diluncurkan kurang lebih 3 minggu atau dari sebulan dari sekarang, di mana saya memegang watak sebagai
Tonton nantikan kemunculan lagu terbaru yang berkaitan dengan Ruhul Jihad Palestin. Nah, Abang Amai kata bila memakai pakaian tentera tu tuan-tuan, saya rasa ya Allah, selama ni kita duduk sembang bab teori, tapi bila kita pakai pakaian uniform yang ada ruh, kita rasa bagaikan Allah menyuntik satu ruh, satu semangat, satu spirit yang luar biasa. Walaupun body kita hanya seberat 40 kilo je. Tersebut pula. Alhamdulillah. Sebab tu nampak tuan-tuan cukup habis. Kena clean. Nak pakai baju tentera ni, walaupun hanya lakonan, tetap kena clean. Muslimin dan muslimat, nasib. Kali ini antara sumbangan saya pada tentera lah. Jadi lagu dan lirik saya cipta, gabungan dengan kumpulan nasyid Tentera Darat, Sallallahu Muhammad, hadiah saya untuk pasukan tentera udara, darat dan laut sebagai lagu jihad Palestin yang akan dibawa oleh semua pasukan tentera. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kembali. Okey, jadi bila Nabi sebut Islam akan bangkit, rising Islam will be rise. Rising Islam from the east. Islam akan bangkit dari timur. Maka tuan-tuan, nak bangkit dari mana? Okey, jom kita tengok lokasi-lokasi yang telah dikenal pasti dalam hadis-hadis kitab Al-Fitan daripada pihak kita orang Islam maupun kepercayaan pihak Kristian yang dinamakan sebagai bidang ilmu eskatologi ataupun dalam bahasa Yunani disebut eskatos. Jadi cerita tentang lokasi ini kita kena alert dan kita kena be careful and beware. Kita kena ambil tahu tentang, tuan-tuan, sebab lokasi ini lokasi yang disebut oleh Nabi tentang kita kena support berjuang untuk memenangkan Islam kerana musuh akan conquer tempat ini kalau kita tak conquer. Yang pertama dinamakan sebagai Semenanjung Sinai. Tuan-tuan, Semenanjung Sinai ini di bawah kerajaan Mamluk sekitar 1861 sehingga 1878. Kerajaan Mamluk adalah kerajaan yang menguasai bumi dunia ini sebelum kerajaan Utsmaniyah. Ketika Mamluk jatuh di bawah Sultan ataupun Khalifah Muhammad Ali Pasha, maka penggantinya adalah kerajaan Utsmaniyah. Jadi kerajaan Utsmaniyah memiliki ataupun memerintah, memegang perjalanan penguasaan hal ehwal pentadbiran negara Mesir ketika itu, termasuk Semenanjung Sinai. Muslimin dan muslimat, kawasan Mesir ini kawasan yang disebut sebagai Ardul Barakah ataupun Ardul Kinanah, tempat Nabi Musa mendapat wahyu. Mana-mana bukit yang Nabi-Nabi pernah pijak untuk mendapatkan wahyu, musuh dia akan conquer dan dia akan take over kerana dia tak mau umat Islam duduk di tempat yang ada keberkatan mukjizat tapak kaki Nabi. Jadi antara tujuan kenapa musuh-musuh Islam nak mengongkeri, ayat baru, nak mengongkeri, nak menguasai Semenanjung Sinai, sebab dia nak kita terputus terus daripada keberkatan tapak kaki Nabi yang pernah mendapat mukjizat wahyu dari situ. Okey, lokasi konflik perang akhir zaman yang pertama, Semenanjung Sinai ini tuan-tuan, di bawah Mesir, yang di bawah kerajaan Mamluk, lepas tu pas dekat Ottoman. Okey, apa berlaku? Bila General Allenby ni adalah orang pertama daripada British dan Inggeris yang masuk ke dalam Palestin 1927. Ni cerita sebelum Yahudi masuk. Dia orang pertama masuk secara senyap. Tuan-tuan dan puan-puan, selepas Turki jatuh, jadi dia orang pertama yang masuk 1927, baru masuk orang kampung buat main sikit membentuk kerajaan negara Yahudi 1948, 15 Mei 1948. Cerita dia, kenapa mereka nak kuasai Mesir ni? Yang pertama, Mesir ada bumi yang ada berkat, yang ada ruh. Satu. Yang kedua, Mesir ni mempunyai logistik dan kekuatan negara yang banyak bukit. Jadi mana-mana negara yang ada bukit memberi satu advantage kepada musuh jika mereka take over, boleh menggunakan bukit sebagai pendinding dan penahan bila berlakunya perang. Ini antara tujuan spiritual dan teknikal. Kenapa Semenanjung Sinai ini nak dikuasai oleh Yahud. Akhirnya tuan-tuan, pada 1967 berlaku perang, dia panggil Perang 6 Hari. Perang 6 hari ini berlaku 1967, di mana Israel, Yahud ketika itu dah menguasai Palestin. Mereka menggunakan segala kekuatan yang ada. Akhirnya berlakulah perang fasa pertama 1967. Waktu ni tuan-tuan, Arab dia berada dalam jaluran dan gabungan gagasan dia panggil Liga Arab. Bukan hanya bola ada liga,
negara pun ada liga. Waktu ni kita ada 6 negara Arab. Yang lead adalah Mesir dan Syria. Berlaku perlawanan tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya Israel menang tipis. Okey. Saya tak ringkas, saya tak detail sangat kat sini. Tuan-tuan, banyak kita nak bincang ni. Okey. Bila lawan punya lawan, kekuatan Israel waktu tu lebih bersedia dari segi artileri dan juga militeri serta infanteri. Barisan tentera Israel lebih bersedia. Akhirnya Israel menang tipis 1-0. Bila menang tuan-tuan, Sinai dan juga yang kedua Bukit Golan. Bukit Golan ni dia berada di Syria. Tapi sekarang dalam wilayah Israel. Israel dah take over dah. Pada 1967, 2 tanah Islam telah dirampas. Dan 2 tanah Islam sudah terlepas, iaitu Sinai dan juga Golan. Dua-dua ni aset mahal berharga untuk umat Islam. Tapi kita tak belajar sejarah. Umat Islam semakin lena, nganga, terpesona dengan harta, tawaran dunia. Akhirnya kita membiarkan 2 aset dunia ni terlepas ke tangan Yahud. 1967. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, 1973, maka geng Arab yang dikuasai dan dipimpin oleh Mesir dan juga Syria ketika itu bagaikan tersedar dan tertampar. Weh, kita buat apa ni? Itu tanah kita kot. Pasal apa kita biar terlepas ni? Tak boleh ni. Kita kena kumpulkan semula kekuatan. Muhasabah balik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Hasil muhasabah 1967 sampai 1976. Maksudnya tuan-tuan, for the next 6 years, 6 tahun berikutnya berlaku serangan kali kedua. Liga Arab berlawan dengan Israel, dia panggil perang Yom Kippur. Perang inilah yang menjadi titik takut dan titik jatuhnya Israel, di mana wilayah Bukit Golan dan juga Semenanjung Sinai tuan-tuan kembali ke tangan. Kita menang 1973, 6 Oktober. Itulah kali terakhir mereka Israel mendapat serangan yang paling amat dahsyat sehingga kan Sinai dan Golan terlepas dari tangan mereka dan kembali menjadi hak milik kita. Alhamdulillah. 1973, 6 Oktober. Bermula dan bertitik tolak dari 6 Oktober 1973. Tuan-tuan dan puan-puan, maka for every 6 Oktober, for every year, Israel akan berjaga-jaga. 6 Oktober 1974, 75, 76, 77, 78, 79, sampailah 6 Oktober 2023. Tidak ada sebarang peperangan. Maka Israel mendabik dada. 6 Oktober 1973, kali terakhir kita diserang. 6 Oktober 2023. Cukup genap 50 tahun. Tanpa ada perang. Kita menang. Mana ada Israel, mana ada Arab berani lawan kita. Maka mereka menyambut anniversary Jubilee emas. 50 tahun tanpa perang. Akhirnya tuan-tuan, apa berlaku? Kita flashback balik. Sempena anniversary setahun peperangan di Gaza. 6 Oktober 2023 terjatuh pada hari Jumaat. Sebagaimana yang kita pernah ulas dan kita pernah bincang, sallallahu alaihi wasallam, dia ada 2 pantang larang bagi 2 agama besar dalam peperangan. Yang pertama, Kristian, Rom, Barat. Dia ada satu kepercayaan, perang tak boleh dimula dan perang tak boleh berlaku pada malam gerhana dan jatuh pada hari Ahad. Okay, ini kepercayaan Kristian. Dalam Bible maupun dalam kitab Old Testament lama mereka. Yahudi, kita ulang balik tuan-tuan, ulang kaji balik. Kepercayaan Yahudi, tidak boleh berlaku perang pada hari Sabtu. Dia panggil Yaumus Sabat. Yahudi dia ada 6 perayaan. Salah satu perayaan dia adalah pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu mereka akan memenuhi setiap inci 36 hektar keluasan kompleks Masjid Al-Aqsa di dinding ratapan. Mereka akan meratap. Oh, beda bo. Oh, beda bo. Mereka akan meratap. Cara Yahudi meratap, dia akan tulis segala dosa dan kesalahan dia pada kertas. Dia tak dekat celah dinding ratapan. Dinding ratapan ni sebelah Masjid Buraq. Nabi sampai ke Palestin, Nabi ikat buraq dekat masjid tu menjadi Masjid Buraq. Nabi pergi kat Qubatul Sakhra, lalu naik ke langit Mi'raj. Buraq ditambat di
Di masjid itu. Di belakang masjid itulah tempat yang paling mulia bagi Yahudi. Mereka akan meratap di situ. Sambil tulis kesalahan mereka. Bila tulis tuan-tuan, pergi meratap teriak dinding tu, akhirnya Sallallahu Alaihi Muhammad pada next Sabtu dia mai pula, dia akan pergi kutip kertas yang jatuh dari dinding celahan. Kepercayaan mereka, bila kertas itu jatuh, maka gugurlah dosa mereka. Okey, apa kaitan dengan perang? Okey, bila 6 Oktober 2023, tuan-tuan dan puan-puan, hari Jumaat, kebijaksanaan dan kejeniusan politik dan juga perang yang dicetuskan oleh Yahya Sinwar selaku mastermind politik dan politik dan juga technical serta tactical war yang digunakan oleh Yahya Sinwar, dia yang mengilhamkan perang hanya mesti dibuat pada next day 7 Oktober 2023 ketika Yahudi sangat takut hari itu berlaku perang. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, maka genius politik sekali lagi Yahya Sinwar yang mengilhamkan dengan izin Allah Azza wa Jal, maka 50 tentera skuadron udara, tentera diraja udara Al-Qassam dengan menggunakan paragliding dan para layar, paragliding keluar dari tempat persembunyian, tak pernah disangka-sangka. Akhirnya tuan-tuan, kawasan kota Ashkelon ni kota Asqalan, asalnya Palestin. Israel ambil, dia jadi pusat navigasi, komunikasi, artileri, pusat data internet, monitor dan memantau setiap pergerakan radar di udara. Jadi bila berlaku 7 Oktober, memang Yahudi tak ready. Mereka di tengah nak meratap. Dalam keadaan tak ready itulah datangnya 7 Oktober tahun lalu, maka 300 komander utama telah ditahan dan ditawan meranapkan seluruh kesombongan, keegoan, kekuatan Israel laknatullah setelah 50 tahun tak pernah diserang dan tak pernah ditentang. Akhirnya lebur dan gugur ego mereka hanya dengan sekelip mata. 7 Oktober. Muslimin dan muslimat rahmakumullah. Itu ulang kaji balik bagaimana boleh berlakunya perang. Jadi tuan-tuan, 1973 sampai 2023, Israel dan Yahudi ni dia selesa lah. Tak pernah diserang. Tiba-tiba diserang dalam tempoh dan dengan menggunakan taktikal yang tak pernah disangka, diduga serta dijangka menggunakan laluan udara. Wallah. Okey, tuan-tuan, semenanjung Sinai 1979 telah berlaku satu Memorandum of Understanding. Dia panggil Deal of Century. Negara-negara Arab ni, kan Yahudi Israel dah belajar lah. Dia belajar daripada pengalaman. Kita tak boleh biarkan Arab ini bersatu. We have to do something supaya Arab ni berpecah, berbalah, bermusuh, bergaduh. Okay, give me any ideas. Macam mana kita nak hancurkan Arab ni? Nak menghancurkan Arab, kita kena tawan mereka dengan senjata. Kita tawarkan mereka dengan hutang. Tawarkan mereka dengan pinjaman agar kabur mata pemimpin Arab. Akhirnya rupanya sungguh tuan-tuan. 1979 maka berlakulah Deal of Century di mana Israel telah membeli jiwa pemimpin Arab dalam MOU, Memorandum of Understanding 1979. Akhirnya disitulah berlakunya satu sepakat suara di mana negara Arab tak boleh kata apa dan bangkit bertindak bermula 1979 jika Yahudi Israel masuk ke tanah Palestin melakukan genosid. Dan semua negara Arab sign kontrak. Muslimin dan muslimat. Antaranya benda yang sangat menyedihkan iaitu negara Arab Saudi, Al-Mamlakatus Saudi Arabia yang telah menghantar bantuan kepada kerajaan Israel sebanyak 53 juta setiap tahun. Dana ni untuk apa? Semenanjung Sinai dalam perancangan protokol Zionis. Tuan-tuan, tempat inilah yang akan menjadi Palestin 2.0. Palestin new, kita kata macam new world order lah. Palestin ni bagi mereka, Palestin tetap akan ada,
tapi akan dipindahkan dari tanah Palestin sekarang yang akan bertukar menjadi Israel Raya mengikut plan mereka, maka seluruh tanah inci Palestin akan ditutup dan diubah menjadi Israel Raya, dan kemana sisa-sisa rakyat Palestin jika masih hidup, mereka akan dipindahkan ke Semenanjung Sinai. Dan sekarang tuan-tuan, pembangunan sedang rancak sedang dibina di Semenanjung Sinai, dan hak negara Arab yang saya kata tadi pun bantu suntik dana dengan alasan, nampak tuan-tuan, dengan alasan daripada rakyat Palestin duk kena siksa, duk kena bunuh, baik kita pindahkan mereka ke Semenanjung Sinai. Nampak ayat tu logik? Saya ulang. Daripada duk membiarkan rakyat Palestin terbiar, tersiksa, terbunuh, kan, muslimin dan muslimat tertindas, dizalimi di bumi Palestin, baik kita pindahkan mereka secara aman ke Semenanjung Sinai. Jawapan dan ayat itu, ya, betul, logik. Nampak macam caring sangat. Nampak macam sayang sangat nak selamatkan Palestin. Tapi pada masa yang sama, kita telah menggadaikan seluruh tanah bumi Aqsa, seluruh tanah Al-Gaza, seluruh tanah wasiat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tanah wakaf umat Islam. Kita wajib menjaga. Walaupun hang niat baik nak menyelamatkan rakyat Palestin, tapi itu bukan kaedah dan caranya. Matlamat tidak menghalalkan cara. Tapi pemimpin Arab waktu tu telah berjaya dibeli, akhirnya itulah Semenanjung Sinai. Target mereka akan menjadi tempat Palestin yang akan di-clear. Itulah kita panggil ethnic cleansing, pembersihan etnik. Dan etnik kalau ada, Palestin kalau ada, semua nak dipindahkan ke Semenanjung Sinai. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk rekod, Semenanjung Sinai mempunyai keluasan 60,000 km persegi yang dulunya di bawah pentadbiran kerajaan Mamluk dan seterusnya di bawah pentadbiran kerajaan Utsmaniyah. Dan waktu itu juga Utsmaniyah yang menjaga hal ehwal pentadbiran, memastikan setiap anak Gaza, anak Mesir, anak Sinai menjadi anak mereka. Tak ada umat dan rakyat yang akan tidur dalam kelaparan sepanjang di bawah pentadbiran kerajaan Utsmaniyah. Wallah. Okey, tu cerita yang dua. Golan dan juga Semenanjung Sinai. Jadi dua-dua ni sekarang kat mana? Dua-dua ni masih berada di bawah Israel lah. Sebab mereka dah rampas balik Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun 1973 kita ambil balik, dan sekarang kedua-dua ni berada di bawah wilayah taklukan penjajahan Israel, Sinai dan juga Golan, kerana termaktub perjanjian MOU 1979 bersama dengan kerajaan negara Liga Arab di sekitar negara Palestin. Yang ketiga, Harmageddon. Harmageddon ni tuan-tuan, okay, ini bumi bentuk dia sebelah kanan tu. Harmageddon ni, Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini Bukit Golan, Bukit Golan. Okay, Bukit Golan. Okay, yang ketiga ini Harmageddon. Bukit Golan tadi mempunyai keluasan 1,800 km persegi yang menjadi sumber air. Kenapa Israel nak sangat Bukit Golan? Tadi Semenanjung Sinai dia nak sangat sebab apa? Sebab dia nak halau semua rakyat Palestin pergi ke situ. Terbinalah Palestin baru. Golan pula dia nak sebab apa? Sebab Bukit Golan ni Allah buat secara natural semula jadi, dia merupakan sumber air. Air yang ditadah dan kita kata dialirkan ke bawah sampai masuk ke Tasik Tiberias dan Tasik Galili. Siapa yang masih ingat dan siapa yang tuan-tuan yang belajar kitab sejarah akhir zaman, Tasik Galili dan Tasik Tiberias ni akhir zaman kiamat takkan berlaku sehingga kedua tasik ini menjadi kering. Tuan-tuan, 1 tahun tasik ni berkurang diameternya kurang lebih Sallallahu Alaihi Muhammad 5 meter. 5 meter tu berkurang, 5 meter berkurang sehingga kering setitis pun tak ada. Kiamat berlaku. Keluarnya Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj. Ini zaman selepas dia. Jadi untuk menghalang benda tu berlaku, maka Israel telah menggunakan kesempatan kedudukan, position, geografi Bukit Golan untuk memastikan air sentiasa penuh. Kalau air kering, maka dia tak mau Al-Mahdi muncul. Itu dia punya macam cubaan untuk menafikan hakikat akhir zaman. 2. Yang ketiga, namanya adalah Harmageddon. Harmageddon ni sekarang berada di bola Palestin. Harmageddon dalam bahasa Hebrew. Hebrew, Ibrani, bahasa Israel lah. Yahudi, Israel menggunakan bahasa Hebrew, Ibrani, bahasa Nabi Musa dulu. Okey, Har maksudnya bukit. Magedo adalah lembah. Sebukit yang ada lembah. Dalam kitab Al-Fitan disebut
Majdilion. Majdilion ni ada dalam kitab kita. So, saya kata, semua lokasi yang terlibat dalam perang ni, Muslimin dan Muslimat, bukan hanya mengikut kepercayaan Yahudi dan Rom, Kristian, tapi disebut langsung dalam kitab-kitab Al-Fitan dan hadis-hadis yang dibawa oleh antaranya Huzaifah Al-Yamani, penyimpan rahsia, penyimpan mohon-mohon besar diraja, rahsia tentang sulit, rahsia sulit tentang hadis-hadis akhir zaman yang Nabi tak bagi ke orang lain, hanya dia yang simpan. Okey, apa yang ada pada Harmageddon? Harmageddon ni tuan-tuan, mempunyai keluasan ketinggian sekitar 449 meter dari paras laut, dari paras bumi, keluasannya 15 hektar, Sallallahu alaihi Muhammad, dan kepercayaan orang Yahud. For those who are conquering this hill or Harmageddon, then they will conquer the world. Kepercayaan orang Yahudi, ni Yahudi je, Kristian tak guna, dia tak percaya benda ni. Yahudi percaya mana-mana kekuasaan, ketenteraan, kerajaan yang menguasai bukit ini secara keseluruhan dan total, dan mereka akan berjaya menguasai bumi. Dan sekarang mereka percaya bahawa now kami world number one. Kami menguasai dunia, kami menguasai dunia, bumi, kerana kami telah berjaya menakluki wilayah Harmageddon. Bukit ini dalam Palestin lah. Dan sekarang berada di utara Palestin, dan sekarang berada di wilayah negara Israel. Maksudnya, okey, tuan-tuan faham macam ni. Macam mana nak tahu yang ni dalam Israel ke, ni Palestin ke? Cerita dia semua Palestin. Okey, terpecah wilayah Palestin kepada 3 kawasan. 3 partition, 3 zon. Zon ini terpecah kepada pada tahun 1993, perjanjian Oslo, ketika Yasser Arafat memimpin PLO, pemimpin Palestin. Zon A dipanggil zon kita sekarang ni. Zon Gaza, zon Khan Yunis, zon Al-Adar Arbalah, yang totally rakyat Palestin Islam sahaja. Palestin ada 11 daerah. 5 daerah berada di zon A. Zon A inilah zon yang mempunyai aset harta berharga. Daripada Gaza sampai ke Rafah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan dia menghampiri ke wilayah Syria dan Jordan, sempadan. Zon B, zon yang semua Israel duduk. Jadi majoriti Israel. Kota Ashkelon, Tel Aviv. Ini semua ni kita panggil wilayah yang dirampas oleh Israel. Kita minority. So zon B, zon majority yang dikuasai oleh Israel. Zon C adalah zon sharing. Kat mana? Zon kongsi. Zon kongsi ni zon Jerusalem, Baitul Maqdis. Ada komplek Masjid Al-Aqsa terbahagi 2. Barat Israel pegang, timur Al-Qassam pegang. Jadi yang boleh kita masuk sekarang adalah hanya melalui Aqsa. So Palestin yang boleh masuk. Saya insyaAllah Allah izin dalam bulan 2 ni. Bulan 2 hingga 9 Februari. Siapa yang berhajat dan berminat, abang-abang video kamera, ada berani? Ada berani bawa Sony pergi sana? Pastikan tripod tu, hujung tu ada senapang, ada peluru. Depan tembok video, belakang peluru. Kena pergi upgrade sikit lah. Pergi cari tripod yang ada boleh magazine 20 biji. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, kat mana tadi? Tuan-tuan dan puan-puan, Palestin masih boleh masuk tak? Boleh. Tapi hanya melalui sempadan Jordan ke Masjid Al-Aqsa sahaja. Jerusalem yang berkongsi tanah dengan Israel. Okey. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, malam ni kita hanya bincang tentang lokasi ni saja. Okey. So, penguasaan Harmageddon ni, ataupun yang ni yang kita sebut Armageddon. Kan ada filem-filem sequel British, Mayer, Hollywood, filem Armageddon. So dia ambil daripada inilah nama ni lah, Harmageddon, iaitu Sallallahu alaihi Muhammad disebut sebagai perang akhir. Armageddon ni nama bukit. Okey, nama bukit tu. Apa fungsi Armageddon ataupun Harmageddon ni pada Israel? Sekarang menjadi tempat apa? Tempat mereka meletak dan memaksimumkan Iron Dome. Semua kubah-kubah besi untuk memintas semua rudal dan peluru berpandu dari 5 penjuru serangan. Dulu hanya daripada pejuang Al-Qassam. Dulu hanya satu Gaza, Israel. Gaza, Israel. Maksudnya Al-Qassam hanya one way war. Satu laluan perang. Tapi sekarang 5 penjuru. Iron Dome tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam update berita Yediot Ahronos. Ni berita media rasmi Saudi. Yediot Ahronos, tak ada satu pun Iron Dome yang selamat. Hancur. Dulu dia perkemah, dia kata Iron Dome ni, Iron Dome
kubah besi yang paling canggih dan paling kebal di dunia dimiliki oleh Israel. Tapi semenjak Iran menyerang ni, semua tu tak boleh pakai. Hancur. Iron Dome ni kira dia, satu dia tahan, satu dia serang. So dia ada dua kat situ. Satu bertahan. Kan besi kan. Iron kan besi. Jadi bila main pam, dia macam kalis peluru lah. Kalis peluru. Dan pada masa sama, dia juga bertindak boleh menyerang dan memintas mana-mana rudal. Pada 16 April 2024, bila berlakunya serangan 300 rudal peluru berpandu dari Iran, yang hak Jordan pintas tu, jadi sebahagiannya diguna pakai Iron Dome tu. Pintas. Jordan pintas, sebahagiannya Israel pintas. Menggunakan Iron Dome. Kubah besi yang menjadi kebanggaan dan aset bernyawa untuk Israel. Muslimin dan muslimat, saya tutup, saya rasa sampai yang keempat ni. Okay, Baidak. Baidak ni tuan-tuan, okay. Sinai, Golan, Armageddon, ini fasa kita. Fasa sekarang ni. Current time. Masa sekarang. Dan yang keempat, yang ni mungkin kita tak sempat. Tapi tuan-tuan doa supaya kita sempat sebab nak tengok betul macam mana the real situation. Okey. Cerita dia, yang ni apabila Imam Mahdi telah muncul. Okey, semakin hampir, semakin dekat. Bila tanda Imam Mahdi muncul, bila ketiga-tiga bukit atas tu telah dikuasai musuh. Sebab tu saya susun mengikut timeline dan kronologi. Bukan saja-saja tu. Dia ikut timing dia. Bila tiga-tiga dia dikuasai, tak ada siapa nak selamatkan bumi, maka lahirlah superwira, adiwira yang akan menyelamat dan mengampas balik hak yang telah dirampas. Datanglah Al-Mahdi. Saya ringkaskan tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahmatullah, ketika Al-Mahdi dizahirkan, fayazharuna alaihim, dibai'ah dan dijelas serta dizahirkan oleh Allah Azza wa Jal. Di belakang Al-Mahdi ada 313 orang ulama. Ini antara pandangan ahli sirah dan ulama Al-Fitan mengatakan zaman tu kita akan kembali seperti duduk pada zaman Nabi kerana Al-Mahdi seperti Nabi dan sahabat dan 300 ulama yang di belakang dia yang menyokong dia umpama akhlak sahabat. Jadi siapa yang hidup zaman tu, kita rasa seolah-olah kita akan duduk seperti ada Nabi. Kerana zaman tu mengimbau semula peperangan Badar Al-Kubra, 313 Badar. Maka Al-Mahdi juga memiliki 313 orang ulama yang juga penyokong dan pendukung tegar dan setia. Waktu tu, siapa yang sempat sampai zaman tu, kita rasa seolah-olah kita duduk di zaman Badar, Madinah, Al-Munawwarah Kubra. 2 Hijrah, 17 Ramadan akan berulang. Sejarah akan berulang. Sejarah akan berulang. Tuan-tuan dan puan-puan, apa berlaku di Baidak ni? Baidak ni persempadanan antara Madinah nak pergi ke Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi siapa jemaah haji yang pernah menunaikan haji ataupun umrah, ketika nak berlepas dan bergerak untuk masuk ke kota Mekah, bagi menunaikan umrah, kita akan melalui dan kita akan melepasi sempadan Zulhulaifah ataupun Masjid Asy-Syajarah ataupun Masjid Bir Ali untuk menunaikan miqat, iaitu niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Disitulah titik mulanya. Ketika kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dalam ihram, kita bergerak menuju Mekah sekitar 445 km jarak bas. Kalau jarak kereta api, 37 kita. 373. Kalau jarak jalan kaki, 507.8 km. Yang ni hanya 5 orang yang pernah lalu daripada Mekah ke Madinah, laluan asal Nabi dalam hijrah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ketika Nabi, saya nak cakap apa tadi? Ketika kita bergerak daripada Zulhulaifah menuju ke Mekah, akan ada satu simpang 3 sempadan. Yang ni mutawif kena ambil, saya rasa hanya mutawif yang dia faham cerita akhir zaman, dia akan cerita bila sampai sempadan tu. Sebab tak semua jemaah umrah yang akan dibawa ke sini. Jadi ilmu akhir zaman diperlukan bila pergi umrah ni ataupun haji. Dan mutawif tu kena tahu dan dia kena cerita. Muslimin dan muslimat. Okey, Baidak ni tuan-tuan, dalam kajian saya, dia ada satu pandangan. Ketika Al-Mahdi keluar, akan datang dari Syam ataupun dari Syria. Sallallahu alaihi Muhammad. Untuk rekod sekarang, tentera negara Syria dikuasai oleh Bashar al-Assad. Masuk kita kata Syiah lah. Dalam rekod hadis Nabi, antara tentera yang mula-mula menyerang dan menentang adalah Arab, Syiah. Sebab Syiah, dia tak mengaku Imam Mahdi itu dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah.
Dia mengaku Imam Mahdi muncul, tapi mesti daripada jalur dan leluhur Imam 12. Dia mesti geng dia. Sebab tuan-tuan masih ingat 1979 pernah berlaku seorang lelaki pernah diangkat dan diumumkan sebagai Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah, tapi Syiah. 1979. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, okey. Bila Imam Mahdi muncul ni, tentera As-Sufyani, tentera-tentera dari Syria yang bermazhab Syiah secara total, dihantar oleh pemimpin Syria untuk bergerak dari Syria ke Mekah, sebab waktu tu Imam Mahdi dibai'ah di Mekah, kan, antara Hajar Aswad dan juga Maqam Ibrahim. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, mereka cuba nak menggagalkan misi Al-Mahdi menakluki Palestin dan Baitul Maqdis yang masih dikuasai oleh Yahudi pada ketika itu. Maka bergeraklah 300 tentera. Ketika sampai, tuan-tuan dan puan-puan, nak masuk dari Syria nak pergi ke Mekah, ada dua laluan. Satu, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Satu lagi laluan, Syria, Iraq, Madinah, Mekah. Okey. Laluan yang digunakan pakai lebih dekat adalah menggunakan laluan Iraq. Sebab tu, mana-mana laluan yang melibatkan negara-negara nak pergi ke Al-Mahdi ni, mesti dihancurkan oleh Yahudi. Apa berlaku? Iraq. Apa berlaku? Syria. Apa berlaku? Jordan. Semua laluan ni adalah untuk memudahkan akses lalu kepada Al-Masih, Al-Dajjal untuk menakluki Mekah dan Madinah. Sebab tu, negara Arab ni mesti disyiahkan. Negara Arab ni mesti diwahabikan. Negara Arab ni mesti dihancurkan akidah dia. Supaya, kan kalau masih berpegang Ahlussunnah wal Jamaah, akan muncul ulama-ulama yang berpegang pada agama, maka Dajjal akan melalui jalan yang sangat sulit. Untuk memudahkan laluan Dajjal Tuhan mereka, negara Arab mesti dihancurkan keislaman, keimanan, ke Ahlussunnah wal Jamaah dia, akidah mesti diruntuh dan lumpuh. Memudahkan laluan Dajjal. Sebab tu mereka lahirkan proksi-proksi Syiah, Wahabi, Qadariyah, Batiniyah, Zahidiyah. Jalan dah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Nak habis ni. Nanti, bila sampai di sempadan Madinah, di sinilah rekod antara kajian yang ditemui. Ulama mengatakan bahawa Baidak ni adalah nama tempat dia Bukit Magnet. Siapa yang pernah sampai? Bukit Magnet ni nak pergi dalam hampir, kalau tak jam mungkin 40 minit hingga 50 minit sampai ke Bukit Magnet. Bukit Magnet ni tuan-tuan macam mana? Okey. Bukit Magnet ni tak ada apa. Dia hanya ada, dia memang hujung jalan mati. Dia kena patah balik. Keluasannya sekitar tuan-tuan Muhammad 180,000 km persegi. Okey. Dan dia hanya ada, kalau pergi hari inilah. Kalau situasi hari ini hanya ada naik unta, banyak 10 rial, orang jual kacang-kacang. Itu saja. Dan kalau tuan-tuan sampai, suasana dia macam agak hening, sayu. Sebab dia kadang-kadang, jarang-jarang dikunjungi manusia. Dan keunikan Bukit Magnet, mungkin tuan-tuan pernah belajar sirah, mana-mana kenderaan, sebab dia berbukit, nama berbukit. Bila kita parking kereta, sama ada lepas handbrake, release ataupun tarik, tuan-tuan akan tengok bas ataupun kenderaan itu yang diparking itu, dia akan tertarik ke arah bukit. Di situ ada disebut sebagai Bukit Magnet. Dalam arti kata lain, seolah-olah Allah nak abang, di kawasan itu ada satu benda yang sedang menarik manusia ke arahnya. Pernah dibuat kajian, bas berhenti 2013. Driver turun. Dia nak test betul ke tak betul Bukit Magnet. Tengok semua tuan-tuan, bas tu tertarik ke arah bukit. Walaupun dalam keadaan mendaki bukit, dia tertarik ke arah bukit. Sepatutnya dia gelongsor. Muslimin dan muslimat, nakumullah. Okey. Pandangan pertama mengatakan, di bukit itulah geng tentera As-Sufyani dari Syria, Sallallahu alaihi Muhammad, on the way nak bergerak ke Makkah untuk membunuh Imam Mahdi. Misi membunuh Al-Mahdi sampai di tanah itu. Akhirnya seluruh kekuatan 300 tentera Sufyani Syiah itu akan ditenggelamkan oleh Allah kerana ada tarikan magnet bumi di situ yang terkuat. Jadi sebab itulah ditemui kajian, rupanya di situ kemungkinan yang dikatakan bumi akan menarik umat dan tentera yang nak membunuh Imam Mahdi untuk menggagalkan supaya Allah tetap menyelamat dan memelihara Imam Al-Mahdi. Ada pandangan lain, tuan-tuan mengatakan hanya 2 orang terselamat,
Yang dorang ni akan pergi patah balik ke Syria, pergi bagi tahu dekat pemimpin mereka, ni geng-geng kita mati dah ni, bumi kena telan. Bumi telan depa. Al-Mahdi masih selamat. Lepas itulah barulah tentera tu sendiri yang akan pergi turun, berlakulah peperangan besar di penjuru Kaabah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya nak stop sampai sini. Jadi nak Abang Mai kata, kalau tuan-tuan pergi tempat sini, kalau kita yang tak tahu sirah, dia akan hanya pergi sebagai tempat destinasi pelancongan, ambil gambar, selfie, update, post, pergi beli kacang, naik unta, sekadar untuk keduniaan semata-mata. Sebab sedangkan lokasi dan lokaliti Mekah Madinah sangat banyak yang akan terlibat dalam peperangan akhir zaman ni. Ya tuan-tuan, saya kira kita stop sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesimpulan daripada pertemuan kita malam ini, nak Abang Ahmad kata, Allah buat sirah dan sejarah. Allah cipta bumi ni, bumi yang perlu dikaji. Bumi yang ada tapak kaki Nabi. Bumi yang perlu dijaga, yang perlu dihara setiap masa dan ketika. Agar kita menjadi pewaris Nabi. Jangan kamu melepaskan tanah dan hak yang telah kamu miliki, sehingga satu hari nanti, kamu tidak ada apa-apa kerana musuh yang kononnya dipercayai, akhirnya mengambil kesempatan untuk merampas apa yang kalian punyai. Ketika itu, kamu yang hanya ada air mata untuk ditangisi. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan menjadi manusia dan bangsa yang sentiasa menjaga harta dan pusaka yang ditinggalkan Nabi. Kerana setiap tanah yang ditinggalkan pada kita, tuan-tuan, semua maharnya darah dan air mata, bukan datang secara percuma. Aku qaulu hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.